ジライアちゃんが戦死した。は？何言ってんだよ。ばあちゃんが行かせたのか。Assalamualaikum Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak sikit pasal 10 momen paling sedih dalam anime Naruto. Macam biasa, totally semua ni hanya pendapat aku. Kalau korang ada pendapat lain, just drop je komen kat bawah. Sebelum kita sambung dengan video, aku nak borak sikit pasal sponsor untuk video kali ni. Video kali ni disponsor oleh Smartly Bro, iaitu flavor vape yang tengah viral kat Malaysia sekarang ni. Banyak gila flavor-flavor yang telah dikeluarkan oleh Smartly Bro buat masa sekarang ni. Sampaikan orang buat review pun orang cakap memang sedap lah. Sebab tu lah viral kan. So kalau korang nak dapatkan flavor Smartly Bro, korang boleh dapatkan dekat kedai-kedai vape yang berdekatan dengan korang. Tapi warning kalau korang bawah umur, jangan berani untuk mencuba. Kalau tidak, aku tombok korang nanti. So jom kita sambung layan video. Yang ke-10 ialah kisah hidup Yota. Aku percaya gila, mesti ramai orang tak kenal siapa Yota ni, ataupun ramai orang dah lupa pasal kisah hidup Yota. Yota dia muncul semasa dalam Perang Dunia Shinobi yang keempat, yang mana dia telah menyerang Ino, Choji, Shikamaru, Naruto, Kiba dengan Sakura di 4 tempat yang berbeza dengan 4 emosi yang berlainan. Kenapa Yota serang dorang? Disebabkan dorang semua adalah kisah silam untuk Yota. Aku simpelkan cerita, Yota merupakan seorang budak kecil yang telah tersesat dan dia telah berjumpa dengan mereka semua. Yota juga merupakan kawan pertama untuk Uzumaki Naruto. Dorang pun bermainlah bersama, main kejar-kejar, main panjat pokok semua tu, main rumah-rumah. Sampailah satu hari, macam biasalah, dorang main bersama semua tu, dorang pun main nyorok-nyorok. Dalam tak sedar, Yota telah pun ditangkap oleh kumpulan lambu. Disebabkan Yota bukannya berasal daripada desa Konoha dan dia juga mempunyai kekuatan yang cukup unik, iaitu dia boleh mengawal cuaca. Jadi diorang ni pun apa lagi kan, dah kawan kena tangkap macam tu, tak senang duduk lah member. Lepas tu pun diorang tak fikir panjang, diorang pun telah pergi untuk menyelamatkan Yota dan diorang telah membawa lari Yota. Korang cuba bayangkan, diorang waktu tu budak lagi tau, tak masuk akademik pun lagi, tapi dah berani untuk berhadapan dengan Anbu. Diorang pun bawa lah Yota lari punya lari, sampailah dekat satu sungai ni. Keadaan air untuk sungai waktu tu memang cukup deras lah. Tak nak diorang kena redah juga, sebab nak memastikan keselamatan untuk Yota. Diorang pun redah. Tiba-tiba ada satu kejadian buruk telah pun berlaku, yang mana diorang semua telah pun lemas dan Yota pun telah menyelamatkan diorang semua, bawa kat tepi sungai lah. Tapi keadaan untuk Yota waktu tu memang cukup malang lah, disebabkan keadaan untuk Yota waktu tu memang dah cukup lemah lah. Memang tak bermaya boleh kita tengok, sebab dia pun kecil lagi waktu tu. Diorang semua waktu tu memang semua selamat lah, tapi diorang cukup sedih lah tengok keadaan Yota waktu tu. Memang tengah lemah, memang tak bermaya gila. Dan Yota pun ada cakap dekat diorang, janganlah risau pasal dia. Dan Yota pun mulalah cerita pasal kisah hidup dia yang sebenar, yang mana sebelum Yota jumpa diorang lagi, sebenarnya Yota telah pun mati, tapi telah dihidupkan balik oleh Orochimaru dengan menggunakan jutsu yang terlarang, iaitu Edo Tensei. Jadi sebelum Yota pergi meninggalkan diorang semua untuk selamanya, Yota pun adalah cakap dekat diorang, janganlah sedih sebabkan Yota. Diorang kena lupakan Yota untuk teruskan hidup tanpa Yota. Tapi bagi aku memang totally sedih lah tengok keagrapan diorang waktu kecil tu, bermain bersama semua tu. Dan Yota juga merupakan kawan yang pertama untuk Uzumaki Naruto. Yang ke-9 pula ialah momen selepas Naruto berjaya menewaskan kesemua Pain dan dia pun pulang ke Konoha disambut sebagai seorang hero. Cuma part ni bukanlah diorang mati ke apa. Bagi aku dia punya touching tu memang sampai dekat hati, disebabkan kita boleh flashback waktu Naruto kecil. Naruto waktu kecil, penduduk Konoha ni layan Naruto memang teruk gila lah. Diorang pandang Naruto sinis, pandang dia macam orang asing lah, macam bukan penduduk Konoha juga. Dan dia pun dicumuh teruk gila disebabkan dia hanyalah seorang Jinchuriki. Cuma adalah beberapa karakter yang layan Naruto ni waktu kecil memang baik lah, macam Kakashi, Iruka. Tapi Iruka pada awalnya dia pun layan Naruto memang teruk lah. Lepas tu orang kerja dekat ramen tu, Hiruzen pun aku rasa layan dengan cukup baik lah. Tapi in the end, selepas pertarungan dengan Pain, Naruto pun telah membuktikan dia juga adalah salah seorang shinobi daripada Konoha. Dan dia bukanlah hanya Jinchuriki semata, dia juga mempunyai impian untuk menjadi seorang Hokage untuk Konoha. So totally waktu tu kita boleh tengok lah, semua penduduk Konoha layan Naruto memang cukup baik lah. Diorang angkat Naruto, sanjung Naruto. Iruka sensei pun sampai menangis baik tengok momen Naruto telah diangkat sampai macam tu sekali. Dan lagi satu part bagi aku, Naruto telah pun berjaya untuk selesaikan amanat yang terakhir oleh Jiraiya sensei kepada dia. Yang ke-8 ialah kematian untuk Uchiha Obito.
Obito. Bagi aku untuk Obito ni ada dua part memang sadis gila lah dalam hidup dia. Memang cukup sedih lah. Yang pertama, sewaktu ada kejadian yang buruk telah pun berlaku dalam hidup dia, yang mana batu-batu telah pun himpat kat badan dia, yang sampaikan separuh daripada badan dia telah pun hancur. Kejadian ni berlaku disebabkan Obito cuba untuk menyelamatkan Rin dengan Kakashi. Sampaikan diorang semua ingat Obito dah mati lah kan. Cuma apa yang sedihnya dekat sini, dari kecil lagi Obito telah mempunyai perasaan suka lah, sayang, cinta dekat Rin. Tapi rupanya selepas Obito tak dapat nak diselamatkan, kita pun dapat tahulah yang Rin ni mempunyai perasaan dekat Kakashi. So bagi aku memang cilaka gila lah dekat Rin tu. Dia pun memang deserve lah mati lepas kena bunuh dengan Kakashi. Dan lagi satu part, sewaktu Obito dengan Team 7 telah pun bertarung dengan Kaguya, yang mana waktu tu Obito telah pun mengorbankan diri dia bagi untuk menyelamatkan Naruto. Di ambang kematian Obito pun adalah cakap dekat Naruto, yang suruh Naruto berjanji yang dia akan menjadi seorang Hokage pada masa akan datang. Dan Obito pun telah hancur lah, badan dia telah pun menjadi debu. Yang ketujuh pula ialah kematian untuk Sarutobi Asuma. Untuk kematian Asuma ni, aku tak tahu gila kenapa macam feeling dia sedih lain macam tu. Dia tak sama macam kematian untuk karakter-karakter yang lain. Maybe disebabkan background music pun main peranan lah kan. Asuma telah pun terkorban selepas dia bertarung dengan salah seorang members Akatsuki, iaitu Hidan. Untuk kematian Asuma ni ada dua part juga, memang cukup sedih lah, dapat tangkap jiwa aku. Yang pertama, sebelum kematian Asuma, dia pun adalah bagi kata-kata yang terakhir dekat anak murid dia, iaitu Ino, Choji dengan Shikamaru. Yang mana dekat Ino, dia ada pesan suruh tengok-tengokkan si Shikamaru dengan Choji, sebab otak diorang ni pun bukan betul sangat kan. Dekat Choji pula dia suruh diet lah, jaga pemakanan semua tu. Manakala untuk Shikamaru, dia ada bagi tahu yang Shikamaru mempunyai materials untuk menjadi seorang Hokage, dan dia pun telah memberikan amanat yang terakhir dekat Shikamaru untuk tengokkan Kurenai. Tapi dia suruh tengok-tengokkan je lah, disebabkan Kurenai telah mengandung anak Asuma, bukannya suruh berkahwin dengan Kurenai tau. Dan lagi satu part pula aku boleh cakap selepas kematian untuk Asuma, yang mana Shikamaru dia tahan diri dia daripada menangis lah. Dia tak nak lah tunjuk dia ni sedih sangat atas kematian Asuma. Tapi selepas dia main dam haji dengan ayah dia, iaitu Shikaku adalah main psikologi dengan si Shikamaru, sampaikan Shikamaru telah pun meratapi atas kematian Asuma. Seterusnya ialah backstory untuk Gaara, yang mana kita tahu Gaara pun macam Naruto juga, dia adalah Jinchuriki untuk Shukaku. So disebabkan dia adalah seorang Jinchuriki, dia pun telah dilayan dengan cukup buruk lah oleh penduduk Sunagakure. Sampaikan Kazekage yang keempat, iaitu ayah dia sendiri, ada cakap dekat Temari dengan Kankuro, jangan dekati Gaara, disebabkan Gaara ni memang cukup bahaya lah, tak boleh buat kawan macam tu lah. Sejak dari kecil lagi, Gaara memang tak dapat layanan yang cukup baik lah daripada ayah dia sendiri ataupun penduduk Sunagakure. Cuma hanya seorang perempuan ni, iaitu adik kepada mak dia, iaitu Yashamaru, telah pun memberikan kasih sayang dekat Gaara, dan dia pun telah mengajar erti kehidupan lah dekat Gaara. Sampailah satu masa, Yashamaru telah pun ditugaskan oleh Kazekage untuk membunuh dan menipu Gaara pasal semua benda lah yang dia sayang dekat Gaara. Mak Gaara sendiri tak pernah pun sayang dekat Gaara, mak dia pun mati disebabkan oleh Gaara. So totally semua ni hanyalah tipu semata, disebabkan ni semua adalah rancangan oleh Kazekage bagi untuk menguji Gaara adakah dia mampu untuk mengawal kekuatan daripada Shukaku. Tapi totally untuk rancangan yang dibuat oleh Kazekage tu semuanya gagal lah, selepas Gaara pun tak dapat nak kawal kekuatan daripada Shukaku. Dan start dari situ Gaara pun dah tanam sifat rasa benci, lepas tu dendam lah semua tu dalam diri dia. Semua ni telah terjawab dengan rancangan Kazekage tu. Lepas tu penipuan Yashamaru telah pun terbongkar selepas pertarungan di antara Gaara dengan Kazekage yang keempat, iaitu ayah dia sendiri, dalam perang dunia shinobi yang keempat. Yang kelima ialah kematian untuk Uchiha Itachi. Selepas kematian Itachi, kita pun dapat tahulah kisah yang sebenar kenapa Itachi bunuh ke semua klan Uchiha, tapi kenapa dia tak bunuh Sasuke. Jadi bagi aku, keputusan yang Itachi buat untuk membunuh ke semua klan Uchiha tu memang cukup berat lah bagi dia. Lagipun Itachi tak ada pilihan lain. Lagi-lagi Itachi kena membunuh mak ayah dia sendiri dengan menggunakan tangan dia. So memang berat gila lah. Takkanlah anak nak bunuh mak ayah. Kau ingat senang je ke nak buat keputusan macam tu kan? Tapi sebelum Itachi membunuh kedua-dua mak ayah dia pun ada cakap lah dekat Itachi yang mereka tetap berbangga ada anak macam Itachi, dan diorang pun suruh Itachi menjaga Sasuke dengan cukup baik lah. So kita boleh nampak lah dekat sini, walau apa pun yang jadi, Itachi tetap sayangkan adik dia. Sampaikan sebelum dia mati pun dia telah transfer kekuatan Mangekyo Sharingan dia dekat Sasuke. Dan pengorbanan Itachi untuk Konoha memang cukup besar lah. Sampaikan ramai juga orang yang tak tahu pasal
pasal kisah sebenar di sebalik Uchiha Itachi. Jadi bagi aku memang layaklah untuk gelar Itachi ni sebagai Shadow Hokage. Yang keempat pula, aku boleh cakap kematian untuk Namikaze Minato dengan Uzumaki Kushina, yang mana diorang telah pun terkorban semasa dalam proses untuk memasukkan separuh cakra daripada Kyuubi ke dalam badan Naruto. Tiba-tiba diorang macam terleka sikit kan, diorang macam penat semua tu, sampaikan Kyuubi pun mempunyai peluang untuk menyerang Naruto dan diorang pun telah menghalang serangan daripada Kyuubi. Tapi malangnya kuku daripada Kyuubi telah pun menikam badan mereka berdua. Tapi kalau ikutkan betul-betul, kalau benda tu tak jadi pun, Minato dengan Kushina tetap mati disebabkan Minato telah pun menggunakan jutsu yang terlarang sebagai ganti nyawa dia, manakala Kushina pula waktu tu dia bukan lagi Jinchuriki untuk Kyuubi. Di ambang kematian Kushina dengan Minato, diorang pun ambil kesempatan lah untuk bagi pesanan yang terakhir dekat Naruto sebelum mereka berdua telah pun menghembuskan nafas yang terakhir. Bagi aku memang cukup sedih lah disebabkan Naruto baru je dilahirkan dan diorang berdua telah pun mati betul-betul di depan Uzumaki Naruto. Yang ketiga ialah sewaktu perpisahan yang terakhir di antara Naruto dengan ayah dia iaitu Namikaze Minato. Benda tu selepas perang dunia shinobi yang keempat dah pun tamat dan Hagoromo pun ada cakap yang tu adalah masa yang sesuai untuk dia tamatkan jutsu Edo Tensei kepada kesemua Kage. Sebelum Minato pergi, Naruto dengan Minato pun adalah buat perbualan yang terakhir, yang mana Minato pun adalah wish birthday dekat Naruto sempena umur dia dah masuk 17 tahun, dan Naruto pun adalah suruh Minato pesan dekat Kushina yang Naruto dekat sini memang cukup baik lah, makanan, minum, dia girlfriend, tidur semua tu memang totally semuanya okey je, dan Naruto juga mempunyai kawan-kawan yang cukup baik di sekeliling dia. So dia mengharapkan Kushina dengan Minato tak risaukan lagi pasal dia dekat dunia yang sebenar lah. Dan akhirnya diorang pun telah berpisah dengan Naruto pun telah menitiskan air mata perpisahan dengan ayah dia. Yang kedua pula ialah kematian untuk Hyuga Neji. Aku boleh labelkan Neji ni adalah salah seorang hero dalam perang dunia shinobi yang keempat, yang mana Neji telah pun korbankan diri dia bagi untuk melindungi Naruto dengan Hinata daripada serangan Ten-Tails. Sewaktu Neji nak menghalang serangan daripada Ten-Tails tu, Naruto ada nampak yang Neji ni kelihatan seakan Phoenix yang telah melindungi mereka, dan Naruto pun adalah cakap dekat Neji, kenapa kau buat semua ni? Kenapa kau sanggup korbankan diri kau bagi untuk melindungi dia? Jadi dengan keadaan Neji waktu tu tengah tak bermaya, memang tengah nazak lah, dia pun ada cakap yang Naruto adalah orang yang paling penting bagi untuk mendapatkan kemenangan dalam perang tersebut. Dan Naruto juga pernah panggil Neji sebagai seorang yang genius. So memang untuk Neji ni, sayang gila karakter dia mati dalam perang dunia shinobi yang keempat. Kalaulah Obito dapat sempurnakan jutsu Rinne Tensei dia untuk menghidupkan balik karakter-karakter yang dia dah bunuh, waktu tu aku memang nak sangat Neji hidup, sebab Neji ni antara salah satu karakter favourite aku. Cuma malangnya telah dihalang oleh Zetsu Hitam dengan Madara. Yang pertama tak lain dan tak bukan ialah kematian Jiraiya di tangan Pain. Bagi aku ada 3 part memang totally memang sedih gila lah. Kalau tengok balik, berderai doa air mati jantan ni. Yang pertama ialah pertemuan yang terakhir di antara Tsunade dengan Jiraiya, yang mana waktu tu totally memang berat gila lah untuk Tsunade melepaskan Jiraiya pergi, disebabkan dia tahu kalau Jiraiya pergi seorang memang cukup baik lah sebab nak berhadapan dengan leader of Akatsuki kan. Tapi Jiraiya dicakap dekat Tsunade yang jangan pandang rendah dekat dia, disebabkan dia adalah salah seorang legenda Sannin dari Konoha. Dan sebelum Jiraiya meninggalkan Tsunade, diorang berdua pun adalah buat gamble, yang mana kita tahu kalau Tsunade ni buat taruhan ke apa, dia memang tak akan menang lah. Dan Tsunade pun ada buat taruhan yang Jiraiya tak akan kembali, dengan dia berharap Jiraiya akan kembali. Tapi malangnya tu adalah pertemuan yang terakhir untuk Jiraiya dengan Tsunade. Bagi aku yang sedih disebabkan Jiraiya dari kecil lagi dia mempunyai hati dekat Tsunade, tapi malangnya sampailah di penghujung hayat dia, cinta dia tak pernah pun terbalas oleh Tsunade. Part yang kedua pula, sewaktu di ambang kematian Jiraiya, dia pun adalah meletakkan kepercayaan dekat Naruto adalah the child of prophecy yang pernah diramal sekian lama. Yang tu je lah. Yang ketiga pula aku boleh cakap selepas Naruto dapat tahu pasal kematian Jiraiya, pada malam tu pun dia adalah keluar bersendirian dan dia ada duduk dekat satu tempat sambil pegang aiskrim, dan dia pun telah menitiskan air mata atas kematian sensei dia lah kan. Dan dia pun memang berharap lah yang Jiraiya akan berada di samping dia sampailah dia menjadi seorang Hokage. Cuma malangnya harapan untuk Naruto tu tak kesampaian. Tapi nasib baiklah Iruka sensei telah pun datang dan pujuk Naruto untuk dapatkan
semangat semua tu balik lah. Bagi aku, Iruka Sensei ni memang cukup baik lah. Kalau Naruto tengah sedih ke apa, tengah down ke apa, dia tetap akan ada dengan Naruto walau apa pun yang jadi. So sampai sini je lah video kita untuk kali ni. Kalau korang ada pendapat lain, just drop je komen dekat bawah. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 100k subscribers dalam hujung tahun ni. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.